Selesai perbezaan secara musyawarah, bukan berbalah. Pada 9 Februari lalu, Mahkamah Persekutuan memutuskan 16 peruntukan kesalahan di bawah enakmen Kanun Jenayah Syariah /1 Kelantan 2019 sebagai batal dan tidak sah. Peruntukan-peruntukan tersebut antaranya berkaitan kesalahan liwat, persetubuhan dengan mayat, gangguan seksual, perbuatan sumbang mahram dan muncikari. Keputusan panel 9 hakim yang diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dengan majoriti 8-1 memihak kepada dua penyibuk Ni Elin Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman selaku pempetisyen. Pimpinan PAS yang jelas tidak puas hati mahu seluruh negara melihat yang kalah ialah Undang-Undang Syariah Islam. Kita amat sedih pada hari ini, ujar Setiausaha Agung PAS Datuk Sri Taqiyuddin Hassan dalam pernyataannya kepada media. This is a Black Friday, Jumaat yang hitam kepada syariat Islam, kepada undang-undang syariah Islam. Tak ada orang boleh dituduh di Mahkamah Syariah dengan kesalahan jenayah syariah ini, tegas Ahli Parlimen PAS Kota Baru itu. Seolah-olah tidak cukup dengan kenyataan Taqiyuddin yang mengelirukan ini. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang mengeruhkan lagi menerusi tulisannya dalam minda Presiden pada 14 Februari berjudul Meninggikan Syariat Allah Amanah Besar. Banyak pindaan yang tidak penting dilakukan, malangnya pindaan yang kembali kepada asas dasar dan rukun Islam ditinggalkan, dakwaannya. Sambil memuji sikap hakim terdahulu seperti almarhum Tun Saleh Abbas, almarhum Tan Sri Harun Hashim dan lain-lain yang katanya menggunakan kebijaksanaan mereka untuk menjaga dan mempertahankan syariat. Abdul Hadi memperlekehkan hakim-hakim yang ada hari ini. Namun demikian, kini muncul kalangan hakim yang bijaksini, bukan bijaksana, yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan warisan penjajah, tegas beliau. Malah dalam rencananya, beliau secara tersirat menganggap mereka zalim dan menyesatkan. Umat yang mempertahankan kedaulatan Islam wajib bangkit menentang usaha yang zalim dan menyesatkan mereka daripada Islam yang sebenar, gesa Abdul Hadi. Untuk menyokong hujahnya, beliau menggunakan hadis Rasulullah SAW berhubung sabda baginda khususnya untuk para hakim. Para hakim itu ada 3 jenis. 2 jenis yang pertama ke neraka dan satu lagi jenis ke syurga. 2 jenis ke neraka itu ialah seorang hakim yang membuat keputusan salah padahal dia berilmu dan membuat keputusan yang mengetahui akan kesalahannya. Balasannya, dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu juga hakim yang menjatuhkan hukuman dengan menjadi hakim dalam kejahilannya. Balasannya, dia juga dimasukkan ke dalam neraka kerana membinasakan hak manusia mengikut ketetapan Allah. Adapun hakim yang menjatuhkan hukuman yang benar mengikut ketetapan Allah, maka balasannya dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Sifir pemimpin PAS ini amat mudah. Jika keputusan hakim memihak kepada mereka, maka hakim itu adalah benar dan masuk syurga. Jika tidak, maka nerakalah tempatnya. Dalam hubungan ini, Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah selaku pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI sempena mesyuarat MKI kali ke-71 pada 15 Februari lalu menitahkan supaya semua pihak menghormati keputusan Mahkamah Persekutuan dan kedudukan Perlembagaan Persekutuan sebagai undang-undang utama negara yang perlu sentiasa didokongi oleh rakyat Malaysia. Baginda juga tidak berkenan dengan sikap pemimpin politik yang memberi ulasan berdasarkan kepada polemik kepentingan parti sehingga menimbulkan pelbagai kekeliruan kepada umat Islam di negara ini. Menurut Sultan Sharifuddin, satu jawatan kuasa khas telah ditubuhkan yang diberi tempoh setahun untuk memberikan sebarang cadangan kepada MKI dan seterusnya diangkat kepada Majlis Raja-Raja untuk diperhalusi dan diperkenankan.
sambil menggesa semua pihak termasuk pakar-pakar perundangan agar membantu jawatan kuasa khas tersebut. Sultan Selangor juga menasihatkan agar umat Islam di negara ini, terutama kepada para alim ulama dan para ilmuwan Islam, agar sentiasa memelihara adab di dalam mencetuskan sesuatu pandangan bagi mengelakkan timbulnya kekeliruan di kalangan umat Islam. Kita tidak perlu berbalah secara terbuka di dalam perkara-perkara yang boleh kita selesaikan dengan cara bermesyuarah dan secara tertutup. Kita perlu meraihkan perbezaan pendapat dan menyelesaikan perbezaan pandangan tersebut secara ilmiah, berhemah serta melalui saluran yang betul, titah baginda. Adakah kedua pemimpin tertinggi PAS ini mengambil maklum terhadap titah Sultan Selangor? Tidak ada. Malah dalam tulisan minda Presiden 3 hari lalu yang bertajuk Ketinggian Islam Wajib Dipertahankan, Abdul Hadi mendakwa Malaysia telah menerima perlembagaan persekutuan di gubal penjajah yang menipu umat Islam dengan terlalu banyak bom jangka yang dipasang sehingga ia boleh meletup yang bertujuan menghancurkan agama, bangsa, bahasa dan tanah air. Islam adalah keutamaan. Tegakkan Islam, semua pasti akan selamat. Tegakkan yang lain tanpa Islam, semuanya tidak akan selamat, ujarnya lagi. Kenyataan Abdul Hadi ini menunjukkan PAS masih kekal dengan naratif lapuk Islam terancam, Melayu terancam dan negara terancam yang penuh dengan provokasi dan penghinaan selain mengganggu-gugat keharmonian masyarakat di negara ini. Sedangkan tidak ada detik Black Friday kepada Undang-Undang Jenayah Syariah Islam di negara ini kerana ia masih wujud. Usaha Kerajaan Perpaduan Madani untuk menegakkan Islam termasuk membentangkan usul rang Undang-Undang RUU, Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 RUU 355 di Parlimen tahun ini tidak akan dihargai kerana ia bukan datang daripada perut mereka. Benar, tegakkan Islam, semua pasti akan selamat. Malangnya, selama 33 bulan berkuasa, tidak ada satu pun usaha menegakkan Islam di negara ini yang kita nampak dilakukan oleh PAS. Menyelesaikan perbezaan pandangan dengan musyawarah, itulah akhlak Islam, bukan berbalah atau menghina orang lain. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.